Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali murid-murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara. Hari ini adalah minggu ke-33. Kita akan sambung pelajaran kita berkenaan dengan adab dengan jiran. Jiran sepakat membawa berkat. Okay, kita sambung pada muka surat 175 buku teks pendidikan Islam tahun 4 di bawah bidang adab, iaitu berkenaan dengan jiran. Tengok pada muka surat ini, hak jiran. Seperti mana yang kita tahu, pada minggu lepas kita belajar berkenaan dengan jiran. Apa maksud jiran tu? Jiran tu adalah orang yang tinggal ataupun duduk berhampiran dengan rumah kita. Ada sependapat yang lain mengatakan 40 di belah kanan, 40 rumah di belah kiri, 40 rumah di hadapan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di atas dan 40 rumah di bawah. Sebagai contoh, kalau duduk di rumah yang bertingkat-tingkat, di rumah flat contoh dia, kondominium contoh dia. Okey, kita nak sambung berkenaan dengan hak jiran. Kan? Dari segi perbuatan hak jiran ni, apa yang perlu pada jiran tu, iaitu yang pertama, menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Kalau contoh, kalau kita duduk dengan orang ataupun jiran yang bukan daripada sama agama dengan kita, dia daripada orang India, orang Kristian ataupun orang Cina, kita kena hormat budaya dan agama mereka. Okey, yang kedua, tidak menyakiti jiran. Bukan kira sakit ni kita pergi pukul dia saja, bukan. Kita tidak mengganggu dia, tak buat bising. Kalau contoh kita bela binatang peliharaan kita, tidak mengganggu rumah dia, tu contoh dia. Okey, yang ketiga, menziarahi jiran ketika sakit. Kalau kita dapat tahu jiran kita demam ke, aksiden ke, sekarang ni COVID, tak boleh lah kita nak pergi ziarah kan. Jadi kalau contoh dia ada masalah kesihatan, kalau tiada yang memudaratkan kita seperti COVID ke apa, kita boleh pergi ziarah dia, contoh dia, dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, yang seterusnya, memberikan pertolongan jika diperlukan. Contohnya jiran kita balik kampung, tiba-tiba kita tengok ada orang panjat pagar rumah jiran kita, kita pergi panggil polis ataupun kita pergi tegur orang yang panjat. Kita pergi jerkah dia supaya orang yang nak berniat jahat pada rumah jiran kita tu dapat lari, supaya dia tidak merosakkan ataupun mencuri barang di rumah jiran kita. Yang seterusnya, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Kalau contoh kita masak apa-apa, masak lauk ke, masak dessert ke, masak petang ke, masak tengah hari, masak malam ke, masak untuk makan malam ke, kita masak lebih dan sedekah pada jiran kita. Yang seterusnya, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Contohnya kita tidak pasang lagu yang kuat-kuat ke, kita tidak bertukang di tengah malam, kita tidak apa lagi. Sebagai contohnya, kalau jiran yang bukan Islam, dia bela anjing dia tidak menyalak sehingga mengganggu jiran lain, tu contoh dia. Okey, dan seterusnya, dari segi perbuatan hak kepada jiran adalah saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Contohnya, jiran kita ada tersilap parking ke, tersilap buang sampah, dia buang sampah tapi sampah dia angin tiup terbang masuk rumah jiran, masuk rumah kita. Jadi kita memaafkan kesalahan jiran kita dan kita bertolak ansur lah, sebab dia bukan sengaja. Okey, yang seterusnya adalah hak jiran kita dari segi percakapan. Yang pertama, memberikan nasihat sekiranya perlu. Contohnya, jiran kita duk main motor, anak jiran kita duk main motor, kita panggil anak jiran kita beri nasihat dia elok. Kita kata, kalau boleh bawa motor perlahan-lahan, berhati-hati dan jangan bising. Kita risau kalau bawa motor laju kok langgar anak jiran-jiran yang lain. Yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Contohnya, jiran kita dapat naik pangkat ke, jiran kita dapat gaji besar ke, jiran kita baru dapat menantu ke, jiran kita baru mendirikan rumah tangga, kita mengucapkan tahniah kepada kejayaan dia. Dan yang ketiga, dari segi percakapan, kita menjaga pertuturan. Kita panggil jiran kita dengan nama yang baik. Contoh, kita panggil dia dengan encik, kita panggil dia dengan puan, kita panggil dia dengan tuan, kita panggil dia dengan gelaran dia. Contohnya dia datuk ke, kita panggil dia YB ke, contoh. Dan seterusnya adalah hak jiran dari segi emosi. Kita kena berprasangka baik dengan jiran. Contohnya, kita nampak jiran kita, dia bawa kawan-kawan dia ramai balik rumah, kan? Kawan-kawan dia ramai balik rumah kita, jangan fikir yang bukan-bukan. Kita fikir mungkin kawan-kawan dia tu kursus di tempat kita lah. Jadi itu sebab dia bawa kawan dia ramai balik rumah tu, contoh.
yang boleh saya bagi. Okey, yang seterusnya, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Kalau jiran kita timpa musibah, dia aksiden ke, dia tak sihat ke, ataupun jiran kita ahli keluarga dia kematian ke, kita beri simpati dan beri semangat pada dia lah. Kita pergi ziarah dia dan beri semangat. Kita kata insya-Allah Allah Taala akan ganti dengan lebih baik. Okey, itu pelajaran kita pada hari ini. Seterusnya kamu boleh tengok pada helaian yang ustaz akan bagi nanti. Kamu salin dalam buku tulis pendidikan Islam, kemudian kamu jawab insya-Allah. Selepas sekolah buka nanti ustaz akan tanda apa yang telah kamu jawab tu. Selamat belajar murid-murid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.